Persilakan Jawi. Salam sejahtera dan salam bersih. Terima kasih YB Dato' Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi ucapan dalam Dewan Yang Mulia ini pada pagi ini. YB, Ahli Dewan Undangan dan Dato' Speaker, berikut adalah beberapa usul yang saya nak sentuh untuk pagi ini. Isu pertama adalah pembangunan perumahan di kawasan Sepampai Selatan. Kebanyakan rumah pangsa kos rendah dan rumah pangsa kos sederhana rendah swasta adalah dalam keadaan tidak ditulugi penuh dan banyak unit ditinggalkan kosong. Keadaan ini amat serius, terutama di kawasan Tun Jawi, di mana lebih daripada 50 unit setiap bangunan rumah bangsa tersebut dibiarkan kosong di rumah kos bangsa kos rendah dan di Taman Bestari, Taman Nibong Tebau Jaya dan Taman Jawi Jaya. Antara sebab-sebab terjadinya keadaan ini termasuk penduduk-penduduk tidak mampu membayar insurans pinjaman bank untuk rumah itu, tuan rumah telah diisytiharkan mulfis dan lain-lain lagi. Keadaan ini amat membimbangkan kerana ia bukan sahaja akan menjejaskan kesihatan dan kualiti hidup penduduk-penduduk di situ, tetapi juga mendatangkan masalah sosial kepada penduduk-penduduk di kawasan tersebut. Rumah-rumah yang telah lama dikosongkan ini akan dijadikan satu tempat pembuangan sampah, tempat pembiakan nyamuk dan tikus, tempat pembiakan anjing dan kucing liar, malah tempat berkumpul oleh penari dadah ataupun tempat simpanan barangan oleh pencuri. Masalah-masalah ini akan menyebabkan kesihatan penduduk-penduduk yang masih tinggal di bangunan itu dengan pencemaran udara dan tes genggi juga turut akan meningkat. Rumah-rumah yang lama dibiarkan kosong ini juga menyebabkan kutipan yuran penyelenggaraan iaitu dengan izin maintenance fees semakin berkurangan dan tidak mencukupi untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembayaran bil elektrik dan bil air. Penduduk menjadi semakin kurang. Ini akan menjadikan bangunan itu menjadi sunyi dan kes-kes pecah rumah juga akan menjadi semakin bertambah. Ini akan menggugurkan keselamatan penduduk-penduduk yang masih menduduki di bangunan tersebut. Di sini saya ingin tahu sama ada kerajaan negeri atau Jabatan Perumahan ada cara yang baik untuk selesaikan dan selamatkan rumah-rumah yang dibiarkan kosong itu dan memberi unit-unit tersebut kepada golongan yang betul-betul memerlukan seperti golongan miskin. Tambahan pula, masalah-masalah sosial itu akan menjadi semakin teruk kalau tidak dapat diselesaikan dengan segera. Bagi Dato' Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, saya difahamkan kerajaan negeri Pulau Pinang telah melaksanakan skim pemilihan bersama atau Share Ownership Scheme SOS dengan izin untuk membolehkan rakyat berpendapatan rendah berpeluang memilih rumah pertama dengan bantuan pinjaman tanpa faedah. Ini adalah program yang amat baik dan di sini saya ingin minta kerajaan negeri cuba kalau boleh beri balik unit-unit yang telah dikosongkan itu dengan bank supaya ia dapat selesaikan masalah-masalah yang saya bangkitkan ini. Sebagai contoh, kerajaan negeri telah memberi sebanyak 100 tempat unit rumah kos rendah di Taman Sungai Duri Permai SPS pada 29 April tahun 2014. Projek ini seperti ini patut diteruskan oleh kerajaan negeri pada masa yang akan datang. Mulai tahun 2012, kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan untuk membantu membiayai kerja-kerja penyelenggaraan asas bagi projek perumahan bertingkat kos rendah dan kos sederhana rendah swasta di bawah konsep pembiayaan 80-20.
di bawah konsep pembiayaan ini, 80% kos projek dibiayai oleh kerajaan negeri dan baki 20% daripada Badan Pengurusan Perumahan terlibat ataupun sumbangan. Pada tahun 2012, kerajaan negeri telah membelanjakan sebanyak RM154,408.86 untuk kerja-kerja penyurangan kos. Pada tahun 2013, kerja-kerja penyurangan asas ini telah meningkat sebanyak RM410,186.03. Bagi tahun 2014, kos untuk kerja-kerja penyurangan asas itu terus meningkat sehingga jadi RM2.394 juta. Di kawasan Tun Jawi, memang kerajaan negeri Pulau Pinang telah membantu dengan skim 80-20 untuk kos penyelenggaraan di rumah kos rendah Taman Besawi dan Taman Limong Terbau Jaya. Ini adalah satu titik permulaan yang baik yang diamalkan oleh kerajaan negeri kerana memang satu kerajaan yang berjiwa rakyat. Wabillahi Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, selain daripada masalah rumah kos rendah dan kos sedang dan rendah, terdapat juga isu di mana rumah yang diduduki penuh sesak dan penduduk warga asing yang masih tidak dapat diselesaikan. Isu-isu ini akan mendatangkan banyak kacau ganggu kebersihan sekeliling perumahan dan juga menjejaskan keselamatan jiran-jiran yang menduduki berdekatan rumah ini. Apakah tindakan yang ambil oleh kerajaan negeri Pulau Pinang untuk menangani isu rumah diduduki penuh sesak ini? Adakah kerajaan menjalankan operasi bersama Jabatan Immigration untuk semakan sama ada pekerja-pekerja asing yang tidak ada permit juga duduk di tempat itu? Pada masa yang sama, berapa pekerja-pekerja asing haram yang telah ditangkap oleh Jabatan Immigration semasa operasi ini dijalankan? Ada apa cara yang lebih berkesan untuk memastikan penduduk-penduduk warga asing itu tidak boleh diduduki di rumah dengan penuh sesak? Satu lagi masalah yang sentiasa mendapat aduan daripada penduduk-penduduk di mana penyewa rumah kos rendah kerajaan tidak membuat pembayaran sewa kepada kerajaan atau Jabatan Perumahan Negeri. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk tanya sama ada terdapat berapa banyak hutang yang masih belum diselesaikan oleh golongan penyewa ini dan tindakan yang diambil oleh kerajaan negeri untuk mengutip balik sewa tersebut. Wabillahi Datuk Speaker dan ahli Dewan sekalian, usul kedua, pengangkutan awam dan infrastruktur. Sistem pengangkutan awam dan jalan raya yang berintegrasi adalah amat penting, terutama di kawasan Tun Jawi, kerana kawasan Tun Jawi bukan bandar yang besar, di mana sistem pengangkutan seperti bas adalah penting. Walaupun Kerajaan Barisan Nasional tengah membuat pengumuman dan mewawarkan untuk membina satu stesen bas di Pekan Limong Terbau semasa kempen pilihan raya pada 5 hari bulan Mei 2013, iaitu 2 tahun yang lepas. Tapi sampai hari ini saya masih tunggu bila akan Kerajaan Persekutuan yang telah umum untuk membina stesen bas ini akan tunaikan janji tersebut. Adakah janji ini ditepati atau cuma untuk pilihan raya saja? Kerana ini adalah untuk kepentingan penduduk-penduduk setempat. Saya diberitahu oleh penduduk-penduduk tempatan bahawa isu ini telah dibangkitkan beberapa tahun oleh kerajaan pusat untuk dibangunkan sebagai stesen bas. Pekan Limong Terbau adalah bandar yang utama di kawasan saya kerana pekan ini sudah lama tetapi sampai sekarang masih tiada satu stesen bas ataupun perhatian bas jika berbanding dengan kawasan Batu, Bukit Mertajam dan tempat-tempat lain di negeri Pulau Pinang. Bahawa masa ini, bas-bas awam terpaksa berkumpul dan berhenti di Pekan Limong Terbau tanpa stesen bas. Ini menjadi satu masalah kepada pengguna bas awam di kawasan itu.
saya tidak pasti sama ada kerajaan persekutuan kalau tidak mampu atau tidak berminat lagi untuk membina stesen bas tersebut lagi, kerana sampai sekarang masih tiada sebarang tindakan untuk projek ini. Dengan itu saya ingin pohon supaya kerajaan negeri Pulau Pinang boleh cuba membantu membina stesen bas di Pekan Limau Tebal ini untuk memudahkan penduduk-penduduk di sini. Selain itu, untuk teksi pula, tiada satu penelitian teksi yang sempurna di Pekan Limau Tebal juga. Setakat ini, teksi-teksi ini cuma boleh berhenti dan bersinggah di tapak yang kononnya hendak dibina stesen bas itu untuk sementara sahaja. Jadi saya sebagai Adun Jawi ingin minta jasa baik kerajaan persekutuan supaya memberi pertimbangan untuk membina satu stesen bas dan teksi yang sempurna untuk kegunaan orang awam. Penjelasan. Bolehkah Yang Berhormat beritahu bila janji itu dibuat dan oleh siapa janji itu dibuat? Boleh saya dapat tahu maklumat? Janji ini dibuat semasa sebelum kempen pilihan raya 5 Mei 2013, dan semasa kempen memang tapak itu dipagarkan dengan zinc yang pagar yang warna biru, tapi sampai sekarang tak ada. Itu dijanjikan oleh calon Barisan Nasional. Calon Barisan Nasional kalau tak silap itu ialah calon untuk Parlimen Limau Tebal. Zainal. Ketua UMNO untuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Kau tak silap lah, kerana saya tak ada. Bukan. Oh bukan. Pulau Pinang. UMNO, Ketua UMNO Pulau Pinang. Bukan kerajaan, kerana mereka tak jadi kerajaan suara ramah. Sikit saja, saya juga minta pandangan Yang Berhormat. Kalau itu telah berlaku, apakah komen Yang Berhormat berkenaan dengan janji yang dibuat masa pilihan raya Pematang-Pau? Dua perkara penting. Satu adalah membina asrama penuh bagi sekolah agama, dan satu lagi adalah untuk membuat penambahbaikan kepada Hospital Seberang Jaya 400 juta yang saya sedang ulas berulang kali, kerana perkara ini adalah perkara yang saya percaya serius bagi rakyat Pulau Pinang tahu sama ada kerajaan persekutuan benar-benar ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk di Pulau Pinang berkenaan dengan perkhidmatan Jabatan Kesihatan. Apakah ulasan Yang Berhormat? Adakah janji ini akan ditunaikan ataupun tidak? Terima kasih Sri Dema. Ini seperti yang saya telah sebutkan semalam dan juga hari Isnin dalam Dewan ini, kerana pembinaan untuk hospital, sekolah dan juga seperti stesen bas ini sepatutnya adalah satu perkhidmatan tanggungjawab sebuah kerajaan. Maukah kalau tanggungjawab ini perlu ditunaikan oleh kerajaan persekutuan, maka mereka kena tunaikan tugas mereka, ataupun tugas ini kena diselesaikan ataupun ditanggungjawab oleh kerajaan negeri, maka dia terus haruslah ditunaikan. Tapi malangnya semalam kita dengar petang, dia tengah bangkit, fahamkah berapa kos rawatan ubat yang diberi oleh kerajaan persekutuan setiap tahun. Tapi mungkin dia telah lupa berapa teks yang telah dibayar oleh setiap rakyat. Tak kira you sakit, tak sakit, tak kira. Kita tak kira macam ni. Setiap orang berniaga, tak berniaga, makan gaji, kena bayar teks. So teks ini dibayar untuk kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang baik. Perkhidmatan yang asas seperti tadi yang disebut oleh Sri Dema. Memang saya setuju bahawa janji-janji ini kena ditunaikan. Saya masih tunggu. Ya. Terima kasih Yang Ketua Jawi. Saya tertarik dengan isu ini, janji-janji semasa pilihan raya. Kita pun rasa bahawa kawasan Limau Tebal ini adalah kawasan yang mundur dan tertinggal selama 58 tahun.
baru-baru ni semasa pilihan raya kecil Permatang Pau, Datuk Zainal mengkritik kerajaan negeri tidak melaksanakan perumahan untuk rakyat di kampung sungai, kampung Baganserai. Maka ini adalah pemaju adalah daripada Kementerian Kewangan JKP, dan dia tidak sebut bahawa apabila JKP memohon untuk perumahan ini, dia tidak memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh kerajaan negeri. Ya, bukan kita mau tolak JKP, tapi kita rasa JKP ini mesti memenuhi syarat yang diletakkan oleh kerajaan negeri untuk bina rumah untuk rakyat miskin, rakyat sederhana. Kita tidak mahu siapa setinggan di sana. Okay? Tapi ini belum diselesaikan. Tapi saya rasa Datuk Zainal dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional ini tidak memberitahu rakyat apa isu dengan JKP ini. Kita pergilah kepada Nebong Tebal. Tadi saya sebut bahawa Nebong Tebal adalah kawasan yang tertinggi, dan saya sudah bangkit ini dalam beberapa mesyuarat lembaga PDC bahawa janganlah kita sendiri tidak anaktirikan kawasan Nebong Tebal. Jangan kita buat kesilapan Barisan Nasional. Ini satu kawasan yang begitu teruk sekali. Saya memang setuju dengan YB Jawi. Tapi yang malangnya saya timbul juga sekolah. Hari itu kita bincang hospital Seberang Jaya. Hospital yang paling teruk di Penang adalah hospital Sungai Bakap. Hospital maut. Itu saya kata hospital maut. Sebab tak apa. Tak apa dia lambatlah datang. So, jadi ini saya semasa jadi member parlimen, saya bangkit isu ini beberapa kali kepada Menteri Kesihatan pada itu. Tolonglah jaga hospital ini. Hospital ini saya dengar dalam 7 tahun semasa saya di sini Pulau Pinang ini, pasien masuk keluar mati, meninggal. Itu kes di Sungai Bakap. Dan kita rasa Sungai Bakap, hospital Sungai Bakap adalah untuk terutama kepada penduduk miskin. Banyak penduduk miskin hantar ke Sungai Bakap sebab ni kos ini rendah dan sebagainya. Tapi tidak ada doktor yang cukup, tidak ada pakar yang cukup. Saya rasa ini sangat-sangat teruk. Bukan sebenarnya hospital Sungai Seberang Jaya. Seberang Jaya mungkin saya rasa kalau banding mungkin lebih elok daripada Sungai Bakap. Yang teruk sekali di Pulau Pinang adalah hospital Sungai Bakap, dan bangsa adalah orang yang miskin. So jadi setuju ke Jawi, dan lagi tambah sikit lagi ni, ada semasa Barisan Nasional ini dia bagi 4 ekar tanah untuk sekolah Tamil Bairam. Sekarang tinggal 2 ekar. Siapa yang curi 2 ekar lagi? Hilang saja. Hilang saja 2 ekar. Macam mana boleh? Ini kalau hilang sikit boleh lah. Ini 2 ekar hilang. Siapa yang bertanggungjawab? Terima kasih. Laluan. Jawi bagi telur tahu. Saya bagi tawa. Tadi dia sampai dulu. You baru masuk. You lewat. Terima kasih Jawi. Okey, saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh Perai dan juga Jawi berkenaan dengan projek di Baganserai. Ya. Saya rasa untuk berlaku adil, sebab Perai tanya tadi, Perai membuat kenyataan bahawa ada syarat-syarat yang belum ditunaikan. Untuk berlaku adil pada JKP, saya rasa kerajaan negeri juga kena maklumkan apa dia syarat-syarat tu dan kenapa tidak boleh ditunaikan. Dan saya tak tahu, mungkin saya silap, tapi antaranya adalah mengenakan syarat untuk membina 50% rumah kos rendah. Kenapa nak dibebankan kepada pemaju pihak kerajaan persekutuan
bebanan atau tanggungjawab yang seharusnya dipikul bersama dan juga dipikul oleh kerajaan negeri untuk menyediakan rumah kos rendah. Ya, sebab peruntukan ataupun syarat adalah 30%. Tapi untuk agensi kerajaan pusat seperti JKP di situ, bukan saja untuk menyelesaikan masalah setinggan ya, yang sudah berat, tapi juga dikenakan syarat 50% rumah kos rendah. Dan ini adalah satu perkara yang sukar untuk dipenuhi. Jadi, to be fair, ya, dengan izin Datuk Speaker, we have to put things on the table so that semua orang nampak isu-isu dengan jelas. Terima kasih. Cukup, saya rasa Jawi sambung. Your floor. Tak boleh. Satu saja. Try dulu. Ini saya rujuk pada YB Teluk Air Tawar, isu ni Kampung Bagan Serai. JKP lah bukan satu syarikat swasta sebenarnya. Adalah di bawah Kementerian Kewangan, ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah rakyat, terutama masalah miskin. Jadi memang ada satu yang kontradik dalam kenyataan tadi. Mungkin di satu segi YB katakan, yang berhormat, dia katakan bahawa kerajaan negeri tidak memberitahu apa ni syarat. Ya, no, saya habiskan saya. Lagi satu segi katakan letakkan kuota 50%, syarat 50%. Saya sebenarnya detail mungkin ini akan dibawa oleh Datuk Rahmat nanti. Tapi isu ni adalah masalah setinggan. Dan saya tidak tahu sama ada JKP sudah rayu kepada perkara itu. Dan saya rasa kita tidak mau tolak sebab JKP itu adalah daripada kerajaan pusat. Itu bukan tujuannya. Penyelesaian setinggan ini adalah suatu agenda yang begitu penting sekali. So, jadi saya rasa bukanlah kerajaan negeri ini, bukan saya mau tutup mata saya mau dukung kerajaan negeri. Tapi isu masalah setinggan ini, sama ada itu 50%, sama ada JKP sudah rayu, kalau rasa ini adalah suatu syarat yang tidak manasabah, mungkin itu saya rasa kita boleh bincang. Tapi banyak aspek ini, apabila badan persekutuan ini cuma ini fokus kepada membedakan rumah-rumah mewah untuk buat keuntungan ini saya rasa kita tolak dari segi prinsipnya. Sebab tujuan JKP ini bukan itu. Right, terima kasih, Jawi. Untuk makluman Dewan, JKP memang bukan bertujuan untuk membuat keuntungan. Dan semua rumah-rumah JKP dijual di bawah paras harga pasaran untuk affordability tadi, untuk membolehkan rakyat Pulau Pinang membeli rumah-rumah yang dimajukan oleh JKP. Jelasan, sikit saja. Saya adalah salah seorang daripada ahli lembaga pengarah JKP Sdn Bhd. Kita telah menjaga hampir 50 juta pada tahun yang lepas untuk memilih rumah kos rendah. Sedarkah Yang Berhormat Perai bahawa untuk memilih semua kos rendah yang dijual dengan harga RM43,000 itu, kos sebuah rumah tak termasuk tanah adalah RM80,000. Sini bermakna kita terpaksa mencari pendapatan untuk menampung. Walau bagaimanapun, JKP masih lagi menjual rumah di bawah harga pasaran. Berhormat Perai. Terima kasih. Cukup, Jawi, saya sambung. Terima kasih, Datuk Speaker. Jadi saya sebagai Adun Jawi ingin minta jasa baik kerajaan persekutuan sekali lagi supaya memberikan pertimbangan untuk membina satu stesen bas dan teksi yang sempurna untuk kegunaan orang awam, pengundi-pengundi, penduduk-penduduk di setempat ini. Ini juga dapat menghidupkan semula pekan Limau Tebal jika adanya stesen bas itu, kerana dengan adanya sistem pengangkutan yang baik, barulah dapat memberikan lebih banyak kemudahan dan pembangunan yang baik di tempat itu. Jadi saya harap kita tidak mahu lihat lagi 2-3 tahun yang akan sampai
pilihan raya, masa itu lagi kita ada tengok surat khabar bahawa ada sekali lagi untuk membuat pengumuman untuk bina stesen bas itu jika calon-calon tersebut terutama Barisan Nasional menang. Wabil Dato' Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, minta sikit. isu yang baru, kebersihan dan kesihatan. Sikit ya. Silakan. Tak puji. Sengaja kena janji. Janji dapat tak puji. Lambat, pilih kasih. Kerana you lambat. Dewan start 9.30, you sampai 9.25. Bagi Lala, bagi Lala. Sakit hati. Datuk Speaker, semua saya nak dapat maklumat daripada Cawi. Sekarang ni wujud tak lagi bas stesen di Limbung Tebang. Saya nak ulas sikit, Datuk Speaker. Jawi ini seorang wakil rakyat yang hebat. Dia berjuang habis-habisan di Lima. Sebagai satu contoh, Datuk Speaker, perjuangannya yang telah berjaya. Bila ada projek perlebaran jalan persekutuan, kalau ikut elemen awal, laluan awal, bahagian Jerman, terumput betul kalau saya silap, di antara perkuburan Cina lah saya sebutnya, dengan Petronas Sungai Bakar, ikut awal elemen dia itu sebelah perkuburan Cina Sungai Bakar. Sungai Bakar kalau saya silap perlu bantu. Kemudian bertentangan dengan dia Petronas yang telah wujud berapa lama. Tapi atas perjuangan dia, elemen yang sebelah kubur itu dibatalkan, tapi dipindah sebelah Petronas. Hebat dia. Sehingga orang kampung bercakap, pertambungan di antara orang yang mati dengan orang hidup, tapi yang menangnya orang mati. Maksudnya yang kubur itu mati, yang Petronas itu orang hidup, tapi kalah orang yang hidup. Itulah perjuangan daripada Jawi. Tapi jangan lupa Jawi, stesen bas yang telah wujud sekarang walaupun sementara adalah atas aksan termasuk daripada lembaga pengarah JKP. Kita benak tanah JKP guna untuk kepentingan Jawi ini mentebak. Tapi kalau kita nak ikut atas dasar parti lain, tentulah Wabi Pulau Betong supaya Lembaga tidak membenarkan, kerana yang nak minta stesen bas itu Jawi. Tapi kita ni adil dan saksama. Itulah janji yang kita tunai mengikut manifesto Barisan Nasional. Selamat menyambut Hari UMNO. Terima kasih. Izinkan Datuk Speaker, saya nak jawab sedikit tentang Sungai Aceh ini. Terima kasih kerana Sungai Aceh bangkitkan projek perlebaran jalan yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan ini. Untuk sebenarnya saya tak mahu sentuh, tapi Sungai Aceh telah sentuh. Bukan kita sokong untuk kubur orang mati dan tak sokong orang yang hidup. Kalau satu projek perlebaran jalan, pembinaan highway dan lain-lain yang akan dijalankan oleh sesebuah kerajaan, yang kita lihat kalau projek perlebaran jalan itu akan menyentuhkan lebih kurang 300 kubur. 300 kubur. Dan kubur itu adalah di tapak perkuburan. Kita sama-sama, setiap kaum, memang India, Cina, Melayu, Kadazan, Iban, semua yang mati, dua cara saja, terus dibakar ataupun dikuburkan. Dan dikuburkan itu semua nenek moyang kita.
datuk-datuk kita, nenek kita. Dan kalau projek pelebaran itu nak sentuh kubur, saya ingat dia tak reasonable lah dengan izin. Kalau Petronas itu cuma membayar, kalau boleh JKL just selesaikan masalah ini dengan membayar pampasan, dengan memberi lawan. Sepatutnya Petronas kena memberi lawan, dan juga kedai-kedai di sana, kerana kita kena memberikan izin kepada projek pelebaran jalan ini dijalankan dengan lancar. Usul kedua yang saya nak sentuhkan pagi ini, kebersihan dan kesihatan. Sempena ulang tahun kelima untuk Greener, Healthier and Safer Penang dengan izin pada 22 Mei 2015 ni, sudah 5 tahun. Negeri Pulau Pinang memang berhasrat untuk menjadikan negeri Pulau Pinang sebuah negeri yang mempunyai taraf kebersihan, kehijauan, kesihatan dan keselamatan yang bertaraf antarabangsa. Maka isu kebersihan menjadi agak penting, terutama di kawasan-kawasan persekitaran bandar, kawasan perumahan, tempat awam, taman permainan, taman rekreasi, halaman rumah, tepi jalan dan juga tanah persendirian. Selepas pemerintahan Kerajaan Pakatan Rakyat, Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tengah bertambah bersih, terutama di tepi jalan, sekitar bandar, taman rekreasi dan juga kawasan perumahan. Di kawasan Seberang Perai, saya mendapati bahawa kebersihan di banyak tempat masih lagi tidak dapat dijaga dengan baik, terutama yang kawasan-kawasan perindustrian dan juga kawasan perumahan. Setelah MPSP mengambil alih 100% kerja-kerja pengurusan sisa pekerja dan kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja pembersihan telah ditambah baik, tetapi masih banyak kawasan yang tidak dapat bersih dan dijaga dengan baik, termasuk kerja-kerja penyelenggaraan dan kebersihan di pasar awam dan kompleks makanan MPSP. Saya sebagai adun boleh dikatakan setiap hari di pusat khidmat saya dan juga saya punya handphone sekurang-kurang mendapat aduan, menerima aduan lebih kurang 10 aduan berkaitan isu kebersihan di kawasan SPS, seperti ngonggokan sampah yang diambil naik dari parit tetapi dibiarkan di tepi jalan dekat seminggu, rumput dipotong tidak dikutip, sampah di tepi jalan tidak disapu, tong sampah yang penuh tidak dikutip, lori sampah mengeluarkan air sampah atas jalan menjadikan bau busuk, ranting pokok yang jatuh tidak dikutip, penggunaan blower dengan izin untuk meniupkan sampah atau daun dari tepi jalan ke dalam parit tetapi tidak mengutip sampah semua dari parit tersebut sehingga parit tersumbat semasa hujan dan lain-lain lagi. Sebenarnya kerja-kerja pembersihan memang penting dan ia sepatutnya dilaksanakan dengan penguatkuasaan yang ketat seperti di negara Singapura. Sesiapa yang berada di negara Singapura adalah tidak dibenarkan untuk membuang sampah dengan sesuka hati di merata tempat. Ini kerana mereka ada satu sistem penguatkuasaan yang begitu baik. Di Malaysia pula, tiada undang-undang yang dapat mengawal supaya rakyat tidak membuang sampah di merata tempat. Ada papan tanda yang membuang sampah denda 500 tapi tak dapat dilaksanakan dengan baik. Wabil Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, satu masalah yang sering berlaku tetapi masih tidak dapat selesaikan adalah tanah persendirian yang kosong sentiasa dijadikan tempat pembuangan sampah, sisa binaan dan sisa kilang. Saya difahamkan bahawa dasar baru tidak perlu digubal untuk menangani isu ini dengan adanya Seksyen 74, Seksyen 80, Seksyen 81, Seksyen 82 di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976. Walau bagaimanapun PBT masih tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka saya berpendapat kerajaan negeri dan kerajaan tempatan perlu mencari satu cara penyelesaian untuk memastikan tanah kosong tidak dicemari dengan sampah, sisa binaan dan sisa kilang. Saya berpendapat
jika tanah kosong dipagarkan, ia dapat mengelakkan pembuangan sampah, sisa binaan dan sisa kilang. Tambahan pula, sampah serap seperti tayar, tin kosong, tong plastik dan bekas makanan, ini akan menjadi satu tempat pembiakan nyamuk. Terutama kita lihat kes-kes denggi yang berturutan tidak dapat diselesaikan. Jabatan Kementerian Kesihatan juga bersetuju bahawa mereka memang suka untuk mengeluarkan saman kepada tuan tanah jika tanah-tanah mereka telah dicemari dengan sampah serap tersebut. Kes denggi yang semakin bertambah setiap hari di setiap kawasan amat menakutkan penduduk-penduduk di kawasan SPS. Sejak awal tahun ini sehingga 8 bulan Mei 2015, sudah 115 kes denggi yang berlaku, dan di kawasan Dun Jawi pula sehingga 8 bulan Mei 2015 sudah 15 kes denggi yang berlaku. Tempat-tempat seperti tapak pembinaan tanah kosong yang tidak dipagarkan, rumah kosong yang tidak diduduki telah dikategorikan oleh Jabatan Kementerian Kesihatan sebagai hotspot pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada Jabatan Kementerian Kesihatan dan kerajaan tempatan yang mengambil langkah mencegah pembiakan nyamuk Aedes, penduduk-penduduk juga haruslah lebih proaktif dalam menjaga kebersihan di persekitaran rumah mereka. Pada sesi Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang tahun lepas, kerajaan ada membuat pengumuman dengan memperkenalkan pemasangan mosquito magnet di lokasi wabak yang kronik untuk mengenangi masalah denggi. Di sini saya nak ambil kesempatan tanya, adakah kerajaan negeri telah mulakan pemasangan mosquito magnet tersebut? Jika ya, adakah ia berkesan? Setelah pusat diagnostik cat negeri Pulau Pinang yang telah beroperasi di Balai Pulau, saya cadangkan kerajaan negeri Pulau Pinang perlulah berusaha dengan lebih cepat untuk membuka pusat dialisis di setiap daerah dengan kerjasama kelulusan pemohon lesen oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya berpendapat kerajaan persekutuan haruslah memberi bantuan dari segi meluruskan pemohon lesen tersebut dengan cepat. Saya ingin minta kerajaan negeri Pulau Pinang memberikan tumpuan dan menyediakan peruntukan untuk mendirikan pusat dialisis di daerah lain dalam bajet 2016 yang akan datang ni. Ini adalah kerana saya percaya di setiap daerah ada banyak pesakit dialisis yang memang memerlukan pusat dialisis seperti ini, dan pusat dialisis di Balai Pulau yang telah dijadikan dan telah dilaksanakan adalah satu tanggungjawab dan juga projek yang amat baik, walaupun kerajaan persekutuan masih tidak melaksanakan pusat dialisis ini. YB Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian, Saya minta laluan. ya, silakan. Pusat dialisis ini sebenarnya adalah di bawah portfolio Kementerian Kesihatan. Adakah di bawah Kementerian Kesihatan? Soalan pertama saya. Kalau di bawah Kementerian Kesihatan, apakah yang berhormat telah melakukan untuk mendapatkan maklum balas ataupun inisiatif Menteri Kesihatan? Siapa Menteri Kesihatan? Adakah apa-apa tindakan diambil atau adakah Menteri Kesihatan sibuk dengan urusan lain? Terima kasih. Terima kasih Sri Dema. Sebenarnya isu-isu kesihatan pembinaan pusat dialisis ini adalah tanggungjawab Kementerian Kesihatan seperti hospital. Tapi buat masa ini kita dapat lihat dengan kecekapan pelaksanaan kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang ni, kita telah dapat capai dan membuka pusat dialisis yang pertama di Balai Pulau. Ini adalah kita buat kerja dan dibuat kepada rakyat, walaupun bukan tanggungjawab yang sepatutnya. Portfolio ini ada di bawah Kementerian Kesihatan ini.
isu Jawi. landscape yang Jawi, ya, ini- silakan. Isu kesihatan ini sangat-sangat penting, bukan saja ke Pulau Pinang, bukan seluruh negara. Dan saya ingat hospital-hospital kerajaan ini mungkin sangat teruk. Memang ada juga tambahan peruntukan ke hospital besar dan sebagainya, tak cukup memandangkan keseriusan penyakit-penyakit. So nampak ni siapa menteri kesihatan? Kawan saya kah? So, tapi ni menteri kesihatan ni dia lebih berlumba-lumba mau jadi presiden MIC. So jadi dia tak sihat, datang. So jadi boleh Jawi kita buat satu mungkin dalam masa buat usul supaya kita minta menteri kesihatan letak jawatan. Sebab dia tak buat kerja. Saya ingat mungkin ini saya rasa boleh panjangkan oleh YB Seberang Jaya tentang keadaan hospital ni. Tadi saya sebut ini hospital di Sungai Bakar. Begitu teruk sekali. So tapi dia yang janji masa pilihan raya kecil, dia yang janji bahawa 3,000 orang India akan undi kepada Barisan Nasional. Tapi nampaknya 300 pun tak undi. Macam mana ini? So jadi saya minta bahawa ini isu denggi ini meningkat, bilangan meningkat. Semua penyakit meningkat. Tapi dia tak serius ini. Semasa dia jadi Menteri Sumber Manusia pun, dia tak jaga juga. So apa ini? Bukan dia sajalah, ada juga menteri-menteri lain. Tapi sebab kita bincang kesihatan, saya mau sentuh dia lah. Ini bukan masalah peribadi dan sebagainya. So jadi, saya rasa Jawi ini kita buat usul nantilah. Kalau ini denggi ini bertambah lagi, mangsa lagi tak bertambah lagi, saya ingat kita buat satu usul supaya dia letak jawatan lah. Minta Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri pun mungkin dia sudah hanyut sekarang. Macam mana? Betul lah. Jadi, terlalu menyakitkan hati. apa saya hanyut Boleh hanyut saja. Mana boleh. Saya tak minta pun Ketua Menteri letak jawatan. Saya tak menyakitkan hati orang siapa. Gentleman tak Jangan buat. jadi super sensitif. Duduk. Jangan Raju. Jangan jadi super sensitif. So jadi saya rasa saya mau jaga, kita mau jaga kawasan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain saya pun tidak tahulah. So macam mana ini Menteri Kesihatan begini? Dia datang sini, kata dia buat semua kerja kecuali kerja mengenai kesihatan. So, jadi saya minta Jawi mungkin sokong, sebab saya rasa isu kesihatan ini sangat teruk di Nembong Tebal. Jawi? Speaker. Boleh. Speaker. Sedarkah Jawi dialisis ini telah wujud sebelum pakatan yang ditaja oleh Majlis Pembenaran Seperang-perang. Kalau tak betul tak apa, tapi kalau betul tolong bagi jawapan pihak, iaitu di Taman Merak. Kalau tak silap saya. Yang pertama, bukan balik pulau. Mana Sungai Cilit daripada balik pulau. Kalau tak betul tak apa, tapi saya ingat. Tak betul tak apa. Cek dengan MPSP. Taman Merak kawasan saya. Tapi dibuatnya sebelum Datuk Speaker jadi wakil rakyat. Saya tahu sejarah pusat dialisis. Jadi memang tak betul lah. Apa? Okay. Yang kedua, Datuk Speaker, saya memang amat setuju dengan Prah untuk nak wujudkan hospital Sungai Bakar. Hospital Sungai Bakar ni ada sejarahnya. Datuk Speaker, Pak Syekh pun dilahir di situ. Kenal Pak Syekh? Dah saya sebut dia dilahirkan di situ. Dah kami dari dulu, saya dengan YB bertemu, masa kami menyokong, kami panggil Pak Syekh. Pak Syekh itu bertaraf. Ya.
Ya tak apalah, biasalah. Tak salah. Cari kamus bahasa Arab, Pak Syekh apa makna. Alright. Kalau tak ada Ni nak sambung lah. Ni ayat putih suka ganggu saya. Dia tahu pasal accountant, dia tak tahu pasal bahasa Arab. Okey, speaker. Jadi, dalam sidang sudah, Wabi Seberang menyebut Hospital Sungai Bakap dah diminta dimasuk dalam RMK sebelah. Ada permohonan. Nak dalih lagi? Buka handset. Okey? Macam tu lah mengaku. Dah minta. Dan cuma Seberang Jaya mencadang nak buat diberitahu kawan. Sedangkan Wabi Sungai Bakap, Datuk Mohtar dengan saya, kami minta di Sungai Bakap. Sungai Bakap lah. Pasal apa? Diberitahu kawan. Yang jadi masalah sekarang Hospital Semenanjaya yang banyak katil pun tak cukup kalau nak bersalin. Bukan sebab kerana orang banyak bersalin sangat. Nak bersalin pun bersalin lah. Tapi oleh kerana orang sana pun pay. Senyum. Jadi, kita nak minta di bawah Exco Kesihatan yang tak dapat jadi calon tapi akan jadi nak ganti Menteri Kesihatan kerana nak minta Menteri Kesihatan letak jawatan, maka Menteri Kesihatan yang baru yang ni lah. Pastikan jadikan hospital di Sungai Bakap. Wabi waktu mau. Saya sebut Pak Syekh lepas marah. Kita sekali dulu kan. Saya nak minta yang tu dah. Tak, kerajaan negeri menyokong penuh supaya Hospital Sungai Bakap nak buat pun cari tanah di kawasan tu juga. Datuk Mohtar Sungai Bakap setuju? Datuk Mohtar, Assalamualaikum. Soalan saya, oleh kerana perai, dia kata Menteri Kesihatan gagal menjalankan tugas, asyik nak rebut Presiden katanya. Dia dengar tu. Dia minta letak jawatan kerana gagal untuk wujudkan hospital. Betul? Kemudian ditambah ayat putih kerana dia tak sihat. Saya dipahamkan ayat putih 2 hari pun tak sihat. Dia abang kat Pulau Betung, saya tak sihat, tak boleh masuk Dewan. Ya, Alhamdulillah, sihat. Saya nak soalannya, boleh tak? Oleh kerana ayat putih bentang belanjawan itu sebut levy, tapi sekarang ni kita jadi fee, dia dah membohongi Dewan, dia juga diminta letak jawatan. Yang kedua, jangan marahlah. Tadi kata saya kami tak marah. Cool pagi-pagi. Kening kedua, Padang Kota. Bila isu lampu awam, sekali tembak. Nanti saya potong. LAC dia kena macam tu lah, tembak banyak. Oleh kerana jawapannya bercanggah dengan peraturan, dia juga saya mencadangkan letak jawatan. Jadi perai dengan delima boleh ambil tempat kedua-dua tempat ini. Terima kasih. Jawi bukan apa-apa soalan ikut kalau saya. Sungai Aceh dibenarkan sambung, semua sini kena letak jawatan. Jawi sila, kalau tak ada nanti semua kena letak jawatan. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak jawab kepada Sungai Aceh. Saya masih sedar sebelum saya bangkitkan pusat dialisis yang pertama yang dibuat oleh kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau ini, memang tadi yang Datuk Speaker telah jawab, itu kawasan Datuk Speaker lebih faham, itu adalah di bawah NGO, bukan di bawah kerajaan pimpinan Barisan Nasional yang telah laksanakan. Saya nak ingin mengingatkan Sungai Aceh, siapa yang lahir di hospital mana itu tak penting. Siapa-siapa pun memang dilahirkan di hospital-hospital beraingan. Tapi
mesti ingat, zaman berubah, masa berubah, keperluan rakyat juga berubah. Seperti keperluan rakyat pada 8 Februari Mac 2008 juga berubah. Maksud saya, keperluan hospital juga kena ikut keperluan rakyat berubah. Kerana setiap hari rakyat membayar teks. Teks itu diberi kepada kuasa kerajaan persekutuan untuk merancang isu mana yang penting, pembangunan mana yang penting untuk pentingkan rakyat. Bukan saja, siapa pernah dilahirkan di hospital ini, maka hospital itu memang masih ada fasiliti yang baik. Mungkin dulu ada fasiliti yang baik, tapi kerana tidak update, sudah outdated, dia tak ikut zaman. So, saya di sini nak memperingatkan sekali lagi, hospital-hospital kerajaan persekutuan perlulah bertanggungjawab kerana ini adalah keperluan semua rakyat. Yang Berhormat Jawi, Ya, silakan. saya nak tanya pendapat Yang Berhormat. Kalau kerajaan pusat dapat menyelamatkan 43 bilion daripada YMDB, berapa hospital kita boleh bina? Setiap kadun boleh bina satu hospital. Betul, setuju Saudara Aceh. Sambung. Mohon minta Dan juga saya nak ingatkan kerajaan persekutuan. Silakan. Saya nak tanya Yang Berhormat, tolong tanya kat Yang Berhormat kita sebenarnya, tolong buktikan duit tu, kita pun nak tahu juga. Tolong buktikan kira Tak terlalu faham, boleh tanya Tuan Mahathir juga. Dia pun bincang benda ni. Kita tanya. Soalan matematik. Kita tanya. 43 bilion. Kalau Tuan Mahathir tak 43 dapat bilion tahu, boleh Yang bina Berhormat berapa tahu, hospital? kita tahu lah. Kita tanya. Betul. Soalan matematik. Ini peluang. Tak Ini kata, official. terlalu Ini faham. rasmi. Nanti giliran terlalu faham. Saya tanya, ini official yang boleh bagi dalam Dewan. Tolong sebut satu persatu. Sudah. Soalannya Matematik. satu-satu. 43 bilion, berapa hospital boleh bina? Itu. Soalan saya, duit tu tolong buktikan kat mana. Kita nak tahu dari mana, pergi mana. Cukuplah. Terima kasih. Memang Cukup. saya lihat terpahang, Datuk Speaker, terpahang memang berminat untuk tahu. Saya percaya bukan saja terpahang, semua rakyat negara Malaysia pun ingin tahu, termasuk luar negara. Tapi saya di sini, saya tak tahu, saya tak boleh jawab mana duit itu. Tapi saya nak jawab, siapa makan ciri, dia akan rasa pedas. Itu saja. Siapa yang makan ciri, dia akan rasa pedas. Tapi Jawi, Siapa yang akan masang ciri, siapa yang akan pedas. Maksudnya siapa yang guna duit YMDB, dia sendiri tahu. Jawi minta maaf. Jawi ini hati baik. Ini pepatah Melayu tak boleh pakai sekarang. Siapa yang makan ciri dia tak rasa pedas. Kita right, senang saja. Kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata pun tak nampak. Minta laluan. Ya, saya telah kita tarik di sini. Nombor satu, sedar kepada tahun 2013 semasa nak sampai pilihan raya. Siapa yang teraktif sekali dalam politik dan menggunakan satu Malaysia. Di sana setiap malam mereka bagi barangan, bagi makanan dan itulah satu Malaysia. Kemungkinannya kewangan ini telah diguna cuba berselamatkan Barisan Nasional. Pada itu, oleh mungkin adalah 43 bilion yang hilang di sana. Kemungkinannya. Saya nak tanya, ada ke dalam pilihan raya Barisan Nasional telah menggunakan satu Malaysia? Ada tak ada? Joy. Nafi? Kedua, saya tertarik dengan dialysis center. Kalau kata wang tak ada, tak boleh buat apa. Tetapi dasar. 90-an, Barisan Nasional, Khasiat UMNO, telah umumkan wawasan 2020. Suara pada 2000, satu negara yang bangun dan lain-lain. Masalah dialysis center, ada ke tak ada? Dan sedarkah bahawa
telah terkurangkan. Ada kekurangan nefrologis. Jika seorang satu pentadbiran yang baik, dia sudah nampak jauh. Pada 90-an dia kata 2020 wawasan. Ada wawasan tetapi tidak ada dasar atas kepentingan rakyat. Mengapa pendidikan itu begitu lingkup di sana? Tidak ada nefrologis supaya di sana dialysis center boleh buka. Dan terpaksa NGO buat, terpaksa komersial buat, tetapi kerajaan tidak buat. Tidak buat. Itulah satu kelemahan. You have got no vision at all. Seperti saya kemarin kata, BN bonau tetap bonau. Joey, sudah habis, saya sambungkan. Ya, silakan, terima kasih kepada Datuk Speaker. Isu yang saya nak sentuh sekarang jangan skip. Di kawasan Sebang Prai, saya ingin cadangkan kepada MPSP untuk susun semua jabatan landscape kerana pegawai-pegawai landscape yang sedia ada tidak menunjukkan inisiatif dan semangat yang positif dalam kerja-kerja dan pengindahan di Sebang Prai. Walaupun saya telah membuat rawatan dan perbincangan dengan Jabatan Landscape berkaitan dengan isu menghiaskan beberapa tempat di kawasan Dun Jawi dengan tanaman bunga, tiada sebarang tindakan diambil oleh sehingga sekarang. Tapi setelah saya membuat permintaan kepada Tuan Setiausaha Pemandaran MPSP iaitu Tuan Zee Rozali dan Datuk YDP dalam mesyuarat Jawatan Kawasan MNK Kerajaan Tempatan pada 2 bulan April 2015 untuk turun ke tapak lebih kerap, Tuan Setiausaha Pemandaran MPSP telah mengambil inisiatif yang baik untuk membuat rawatan di Dun Jawi dan selesaikan beberapa masalah landscape yang telah saya bangkitkan dalam Jabatan Landscape pada 6 bulan yang lalu. Sikap Tuan Setiausaha Pemandaran MPSP ini patut dicontohi oleh semua pegawai. Mungkin Menteri Kesihatan perlulah mencontohi sikap-sikap seperti Setiausaha Majlis Pemandaran Sebang Prai. Pada masa yang sama, saya juga ingin meminta Datuk YDP MPSP supaya turun ke tapak dengan lebih kerap kali untuk memahami situasi keadaan sebenar atau isu-isu di tapak dan memberi lebih banyak tumpuan untuk menyelesaikan masalah di Sebang Prai sebelum mempromosikan ia kepada muara negara. Wabil Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan sekalian. Usul yang satu lagi saya nak bangkitkan ialah pembangunan desa. Di kawasan Dun Jawi adalah satu kawasan luar bandar. Seperti yang saya sebutkan tadi, tak ada stesen bas. Satu kawasan luar bandar yang masih belum dimajukan sepenuhnya, di mana terdapat banyak jalan kampung dan pabrik tanah di kawasan kampung yang menjadi dan mendatangkan masalah seperti jalan kampung rosak, tiada tiang lampu dan semak samun yang menyumbangkan payung tanah. Di kawasan Dun Jawi seperti tepi jalan kawasan Cangkat, Tor Epil, Kampung Jawi, Sungai Jawi, Bairam dan Kampung Victoria masih dalam keadaan pabrik tanah. Setiap tahun saya ada pohon pejabat tanah untuk cuci pabrik tanah di atas tanah kerajaan. Tetapi saya selalu diberi jawapan bahawa tiada peruntukan disediakan. Jumlah peruntukan kepada setiap pejabat daerah untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan kampung, mencuci pabrik tanah dan lain diberi kepada setiap pejabat daerah setiap tahun. Saya merujuk kepada jawapan yang diberi dan seorang petulis saya, pejabat tanah dan pejabat daerah dan tanah juga mendapat peruntukan pembangunan untuk menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur di setiap daerah masing-masing. Saya ingin cadangkan peruntukan pembangunan ini haruslah diagihkan mengikut pecahan yang seimbang mengikut setiap kadun di daerah tersebut. Saya juga ingin minta kerajaan negeri kalau boleh masukkan bajet untuk membuat atau membina pabrik konkrit untuk menggantikan pabrik tanah yang sedia ada di tempat-tempat yang memang memerlukan keperluan itu. Wabil Datuk Speaker dan ahli-ahli Dewan sekalian.
isu belia dan sukan untuk mendanatangani masalah sosial yang semakin meningkat. Saya berpendapat bahawa golongan remaja dan pemuda kita haruslah diberi tumpuan dan bantuan supaya tidak terlibat dalam kegiatan yang tidak baik dan tidak sihat. Pada tahun 2015 ni, baru-baru ni, PYDC, Penang Youth Development Corporation dengan izin Datuk Speaker, bekerjasama dengan Esko Belia dan Sukan Kerajaan Negeri telah menganjurkan beberapa program sukan dan komuniti seperti kejohanan bola sepak daerah Barat Daya yang turut disokong dengan kehadiran Adun Teruk Pahang, kawan saya. Piala PYDC yang telah berbunga pada bulan Mac 2015 dan akan tamat pada 16 Mei 2015. Pertandingan bola sepak anjuran Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah lama tidak dianjurkan, dan sekarang Kerajaan Negeri Pulau Pinang berjaya menganjurkan program ini dan menarik penyertaan yang aktif daripada golongan muda dalam pertandingan bola sepak ini. Ini telah menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan pihak PYDC telah melangkah ke depan untuk melibatkan golongan muda dalam kegiatan sukan. Maka pemuda-pemudi kita dapat meluangkan masa depan mereka dalam kegiatan bola sepak. Di samping itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga telah berusaha dengan penambahan kemudahan-kemudahan tempat bersukan seperti gerangan bola sepak, gerangan futsal, gerangan bola keranjang, gerangan badminton, kolam renang, gerangan sepak takraw dan lain-lain. Tambahan pula, PYDC dan MMK Belia Sukan juga telah pertama kali mengadakan pertandingan kejohanan bola keranjang Piala PYDC peringkat daerah pada tahun 2015 yang baru habis untuk peringkat daerah semalam di SPS. Dan peringkat negeri pada tahun 2015 juga akan dimulakan pada 15 Mei 2015 Jumaat ini. Pertama kali Kerajaan Negeri membuat pertandingan ini dan mendapat sambutan sebanyak 60 pasukan yang mengambil bahagian. Kesemua ini adalah pemuda-pemuda kita. Ini telah menunjukkan inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang memang mementingkan kesihatan dan membantu golongan muda dan mencungkilkan bakat golongan muda kita dalam bidang sukan. Saya percaya Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan PYDC dapat teruskan langkah-langkah seperti ini dalam mempenguaskan komuniti sukan dengan sukan yang berlainan pada masa yang akan datang. Di sini saya ingin memohon Kerajaan Negeri supaya menjadikan peruntukan untuk komuniti sukan ini dengan lebih dalam bajet tahun 2016 supaya kita dapat mengadakan program, lebih banyak program sukan di tempat-tempat di negeri Pulau Pinang ini. Marilah kita sama-sama untuk menjayakan bidang sukan dan memberi harapan kepada golongan remaja dan belia kita di negeri Pulau Pinang. Di sini saya nak sentuhkan juga satu isu yang masih tidak dapat diselesaikan, iaitu kenderaan berat. Di mana di kawasan saya, kebanyakan kenderaan berat yang berhenti di kawasan perumahan yang telah menjadikan satu gangguan ataupun mendatangkan masalah untuk menggugat keselamatan penduduk-penduduk di kawasan Dun Jawi. Dan saya minta pihak-pihak yang bertanggungjawab, ada banyak pihak, MPSP, PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan, Suruhanjaya Pengangkutan Awam dan Darat, supaya ambil langkah untuk mengkaji macam mana untuk menyelesaikan masalah-masalah kenderaan-kenderaan berat yang letak di kawasan taman perumahan, terutamanya pada waktu lepas waktu kerja dan sehingga awal pagi. Ini telah menjadi satu masalah yang lama. Di sini saya ingin pohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih.